Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan seluruh saf jawatan kuasa Surau Al-Falah Taman Pinggiran Delima dan seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita teruskan pengajian ilmu kita walaupun secara maya. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kebaikan daripada Allah Taala, seperti mana Allah Taala, seperti mana Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada seseorang itu, maka yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala akan beri kebaikan itu melalui kefahaman agama yang mendalam. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian ilmu seumpama ini, dengan kita diberi kemudahan Allah Ta'ala, diberi taufik dan hidayah untuk melazimi majlis-majlis ilmu seumpama ini, menjadi sebab untuk kita faqih, untuk kita faham secara mendalam tentang agama Allah Ta'ala. Dan itulah sebenarnya kebaikan yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada seseorang itu, insyaAllah tuan-tuan. Jadi sama-sama kita istiqamah, terus istiqamah dengan kita melazimi majlis-majlis ilmu. Walaupun di musim-musim PKP ini tuan-tuan tak boleh keluar rumah, tapi kita gunakan segala peluang yang ada, gadget ke apps ke apa-apa sahaja secara maya untuk kita maksimumkan. Mungkin dalam waktu PKP ni masa kita banyak di rumah, kita maksimumkan dengan kita mentelaah ilmu-ilmu yang boleh kita dapat secara online. Mudah-mudahan itu juga sebagai suatu asbab kebaikan yang dapat memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi tuan-tuan, habiskan sikit lagi tajuk perbahasan kita daripada kuliah kita yang lepas, iaitu di bawah tajuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kita dah bincang dah matan yang ke-53, Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Yang baik pun Allah Ta'ala cipta, yang buruk ataupun yang jahat pun Allah cipta. Yang Islam pun Allah cipta, yang kafir Allah cipta. Begitu juga dengan sifat, sifat-sifat iman dan juga sifat-sifat kufur juga Allah Ta'ala menciptakan. Jadi di sini saya nak ungkapkan satu persoalan, satu persoalan yang sering dimainkan ataupun yang semua mungkin pernah terfikir tuan-tuan. Pernah tak kita terfikir iblis itu jahat? Iblis dan syaitan itu adalah sesuatu yang jahat dan menjadi simbol kejahatan. Yang mana iblis dan syaitan itu menghasut manusia agar membuat kejahatan, sedangkan Allah Ta'ala ingin kita menjadi baik. Allah nak kita jadi baik, tetapi Allah Ta'ala ciptakan iblis dan syaitan yang mengajak kita melakukan kejahatan. Jadi kenapa Allah Ta'ala ciptakan juga iblis dan syaitan? Kan bagus kalau Allah Ta'ala tak ciptakan iblis dan syaitan, semua manusia akan jadi baik, mudah jadi baik. Jadi selain daripada iblis dan syaitan, juga ada lagi satu unsur kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu nafsu. Unsur kejahatan seperti mana firman Allah Ta'ala, innan nafsa la ammaratu bisu. Jadi Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya nafsu itu dia sentiasa mengajak manusia ni melakukan kejahatan juga. Yang mana dua-dua ni
Iblis, syaitan ini adalah musuh, musuh eksternal, musuh luaran kita manusia yang sentiasa mengajak kejahatan. Dan musuh internal kita, dalaman kita ialah nafsu. Sebab nafsu tu adalah diri kita sendiri, dan setiap orang dia ada nafsu. Jadi nafsu sendiri mengajak kepada kejahatan. Itu kita rasa seronok buat jahat, tuan-tuan. Antara buat jahat dengan buat baik, sejujurnya tuan-tuan, mana lagi best, mana lagi syok. Jadi buat jahat ni lagi syok. Sebab apa? Dia menepati hawa nafsu kita. Yang mana nafsu tu adalah keinginan dalam jiwa kita sendiri. Kecuali sampai satu tahap, orang yang melakukan kebaikan itu dengan istiqamah, mungkin permulaan dia rasa tak sedap, tak seronok, dia memaksa dirinya sampai ke satu tahap, dia dah istiqamah sehingga dia dah merasai halawatul iman, kemanisan iman, dan nafsul mutmainnah. Dia berjaya mendidik nafsunya itu sehingga menjadi nafsu yang menenangkan dia dalam melakukan kebaikan, dalam ibadah. Ini tahap yang tinggi lah, tuan-tuan. Tapi secara asas ni, tuan-tuan, nafsu ni dia permulaannya dia mengajak kita kepada kejahatan, dan dia seronok dengan kejahatan. Seronok mengumpat, tuan-tuan. Seronok buat kejahatan, prank kawan, apatah lagi orang yang berzina, orang yang mencuri. Kalau melakukan kejahatan tak sedap, tuan-tuan, tak seronok, orang tak buat jahat. Tapi disebabkan melakukan kejahatan itu, dia menepati cita rasa nafsu setiap orang, maka orang mudah nak buat jahat berbanding nak buat kebaikan. Kita tengoklah majlis-majlis kemungkaran ni, tuan-tuan, walaupun kena bayar mahal, orang datang ramai. Tapi kalau majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis zikir, majlis lawat, free pun orang tak ramai datang. Kita tengok masjid surau, tuan-tuan, banyak mana dengan konsert, bayar mahal. Tengok game final bola, bayar mahal. Seronok benda-benda yang macam itu. Jadi inilah yang menjadi ujian kepada kita, tuan-tuan. Jadi kenapa Allah Ta'ala ciptakan syaitan, iblis dan juga nafsu ni? Sedangkan Allah nak kita jadi baik. Kalau Allah nak kita jadi baik, Allah suruh kita jadi baik, kan mudah kalau tidak ada kejahatan. Tidak ada simbol-simbol kejahatan yang mengajak kita buat jahat. Iblis adalah sejahat-jahat kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Dia kata di sini, iblis itu adalah sejahat-jahat kejadian yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Ramai orang secara tidak sedar beranggapan bahawa Allah tidak sepatutnya menciptakan iblis. Bukankah lebih baik jika iblis itu tidak wujud? Maka semua manusia akan lebih cenderung untuk beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Ini antara soalan-soalan yang dilontarkan oleh netizen lah, istilah ini netizen. Masyarakat kita, orang-orang awam banyak kata, kenapa Allah ciptakan syaitan? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan nafsu kalau Allah nak kita jadi baik? Kan mudah kalau tak ada kejahatan, tak ada mereka ni, syaitan, iblis dan juga nafsu ni, mudah manusia nak beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Ini antara persoalan yang sering terngiang-ngiang mungkin di benak fikiran kita, masyarakat secara umum ni. Jadi, tuan-tuan, untuk menjawab persoalan ini bagaimana? Sebenarnya bagi mereka yang mempersoalkan dan mempertikaikan penciptaan iblis ini, termasuklah syaitan dan juga nafsu, lantaran kejahilan mereka terhadap hikmah kejadian iblis dan juga kejahatan-kejahatan yang kita sebut tadi tu. Jadi disebabkan jahilnya manusia, jahilnya kita ini yang tidak mengetahui hikmah kebaikan di sebalik kenapa Allah ciptakan kejahatan itu, maka kita mempersoalkan. Jadi keadaan ini samalah juga dengan malaikat yang berasa hairan. Malaikat juga berasa hairan. Pernah dulu ketika awal Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala sebut apa dia? Aku hendak. Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas bumi itu khalifah, manusia lah. Kemudian apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa yasfiku dima. Jadi kata malaikat, apa kata malaikat? Apakah engkau nak jadikan sesuatu makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Jadi malaikat tanya pada awal-awal penciptaan manusia dulu.
Jadi malaikat yang berasa hairan dengan penciptaan manusia pada awal-awal dahulu, lalu mereka bertanya tentang rasional. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan suatu makhluk yang bernama manusia yang gemar melakukan kerosakan dan menumpahkan darah itu. Kenapa Allah ciptakan golongan ini, makhluk ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi dipersoalkan, dan bukan persoalkan dah, maksudnya dia bertanya kepada Allah. Namun persoalan malaikat itu bukanlah untuk pertikaikan perbuatan Allah. Malaikat makhluk yang taat, bukan dia mempertikaikan perbuatan Allah Ta'ala. Para malaikat itu suci daripada segala bentuk kemaksiatan. Jadi malaikat tidak mungkin akan mempertikaikan perintah dan juga perbuatan Allah. Sebenarnya persoalan malaikat itu menunjukkan bahawa malaikat tidak mengetahui hikmah. Malaikat tidak mengetahui hikmah kenapa Allah Ta'ala ciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tak sama dengan syaitan atau iblis. Iblis mempertikaikan, bahkan dia enggan. Dia enggan untuk menuruti perintah Allah Ta'ala. Dia kufur terus kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita melihat apa dia hikmah-hikmah, kenapa Allah Ta'ala ciptakan iblis, syaitan dan juga nafsu serta simbol-simbol kejahatan ini, perkara asas yang perlu kita faham, ada 3 benda di sini. Sebelum kita nak lanjutkan lagi hikmah dia tu, 3 benda asas ni kita kena faham. Apa dia? Yang pertama kita kena faham, iaitu segala perbuatan Allah Ta'ala, segala perbuatan Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk pada penilaian manusia, tidak boleh dipersoalkan. Jadi kita nampak Allah buat benda yang baik, Allah buat benda yang jahat, benda yang buruk. Kita sebagai hamba yang adalah ciptaan Allah Ta'ala ini tak layak mempersoalkan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah adalah Tuhan kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pencipta kita, dan Dia ada kuasa mutlak untuk menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki. Itu pula dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni adalah hamba. Kita tak layak nak persoalkan. Macam kita kata anak murid masuk exam, cikgu bagi soalan senang, cikgu bagi soalan susah. Ada soalan senang, ada soalan susah, ada soalan sederhana. Memang rate dia macam tu. Jadi layak tak seorang anak murid persoalkan kenapa cikgu buat soalan susah? Ataupun dia nak kata kenapa cikgu buat soalan senang? Kenapa cikgu buat soalan susah 20%? Boleh, layak tak seorang anak murid yang kita ajar dia, kita didik dia, bagi dia ilmu, kita bagi latihan supaya dia mahir, tiba-tiba bila kita buat soalan, dia persoalkan kenapa soalan cikgu macam ni, kenapa soalan cikgu senang, kenapa tak layak. Itu antara anak murid dengan guru, tuan-tuan. Pun dia tidak layak nak persoalkan, sebab kita tahu guru yang buat soalan dia lebih tahu nak bagi soalan yang bentuk macam mana, sesuai dengan tahap yang macam mana, untuk menguji anak muridnya. Apatah lagi Allah Ta'ala pencipta kita, sang pencipta yang maha sempurna. Kita pula hamba yang serba kekurangan, serba lemah. Layak tak kita mempersoalkan perbuatan Allah, ciptaan Allah Ta'ala? Langsung tak layak. Kalaulah anak murid tak layak mempersoalkan guru, anak sendiri tak layak persoalkan tindakan mak ayah, sebab mak ayah tahu lebih matang dan lebih mengetahui apa yang baik untuk anaknya. Tiba-tiba anak memberontak, dalam keadaan dia pun jahil, tak tahu sebab apa. Kalau ikut anak-anak kecil dia nak yang seronok tu, tiba-tiba mak ayah tak bagi main handphone, tak bagi main game, dia marah. Jadi mak ayah lebih mengetahui apakah kebaikan untuk anak dia itu. Itu antara anak dan mak ataupun ayah. Apatah lagi antara kita hamba yang lemah dengan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi hak mutlak Allah Ta'ala untuk menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki. Seperti mana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedangkan mereka lah, iaitu manusia lah yang akan ditanya kelak di akhirat nanti. Kita lah yang akan dipersoalkan. Kita tak boleh persoalkan Allah Ta'ala. Tak layak untuk kita, sebab itu kuasa mutlak Allah Ta'ala sebagai pencipta. Surah Al-Anbiya ayat 23. Itu kena faham. Ini asas dalam akidah kita. Apa yang Allah Ta'ala buat, hak Allah Ta'ala. Sebagai pencipta, Dia adalah Tuhan, mutlak kuasanya itu. Tak ada yang boleh persoalkan. Itu yang pertama. Asas yang kedua yang perlu kita faham sebelum kita melihat hikmah-hikmah kenapa Allah ciptakan kejahatan. Yang kedua, Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah bertujuan untuk menguji. Tujuan Allah cipta kita, manusia ini dan juga jin, adalah untuk menguji mereka. Menguji mereka
siapakah di kalangan manusia ini yang paling baik akan amalan dia, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan semuanya sebagai ujian kepada kita untuk melihat siapa di kalangan kita yang terlebih baik akan amalan kita. Bagaimana kita merespon ujian Allah Ta'ala itu, itulah yang menjadi ujian dan menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala dosa ataupun pahala. Jadi seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, penciptaan iblis, begitu juga dengan syaitan dan nafsu adalah sebahagian daripada ujian Allah Ta'ala untuk menilai umat manusia. Kenapa Allah ciptakan iblis, syaitan, nafsu dan segala kejahatan dan simbol-simbol kejahatan ini, yang mana itu adalah sebagai satu alat untuk menguji manusia. Begitu juga kenapa cikgu buat soalan, contohnya aneka pilihan A, B, C, D. Adakah 4 pilihan jawapan itu betul? Semua. Satu je betul tuan-tuan, 3 salah. Kenapa cikgu buat soalan bagi jawapan yang salah? Adakah sebab cikgu nak anak murid dipilih yang salah? Tak, untuk menguji kebijaksanaan dia, respon dia, ilmu dia, persediaan dia. Kenapa cikgu bagi soalan dan bagi ada pilihan jawapan yang salah? Begitulah Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kejahatan? Bukan suruh kita buat jahat, tapi nak uji kita. Jadi kita tahu anak-anak murid yang dah bersedia, yang dah belajar, yang study ni, walaupun ada 4 pilihan jawapan, 3 yang salah, 1 yang betul, dia tahu mana yang salah, dia tahu mana yang betul dan dia boleh pilih. Sebab apa? Dia ada persediaan, dia ada ilmu yang cukup, latihan yang cukup. Begitu juga kita manusia tuan-tuan, hidup kat dunia ni Allah Ta'ala memang ciptakan kejahatan. Bahkan kalau kita nak buat jahat, Allah Ta'ala mudahkan, Allah izinkan. Tapi bukan bermakna Allah Ta'ala suruh kita buat jahat, tetapi itu sebagai ujian, ujian Allah Ta'ala. Jadi itu asas yang kedua, semuanya adalah ujian. Kenapa ada kejahatan, kenapa ada iblis, syaitan dan juga nafsu, itu adalah ujian. Kenapa ada musibah, kenapa ada benda yang kita tak suka, benda yang kita rasa tak baik, itu juga adalah ujian bagi Allah Ta'ala untuk melihat bagaimana kita merespon dengan setiap ujian Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, asas yang ketiga yang perlu kita faham, apa dia? Allah Ta'ala telah memberi amaran berulang-ulang kali dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Apa dia? Bahawa iblis dan syaitan itu adalah musuh manusia yang nyata. Aduwwum mubin. Banyak kita jumpa kalimah ini, aduwwum mubin. Syaitan dan iblis adalah musuh manusia yang paling nyata. Maka kita tidak ada alasan untuk mengatakan yang kita tak tahu syaitan itu adalah musuh kita, iblis adalah musuh kita. Nafsu juga adalah musuh kita kalau kita tak didik dia. Nafsu ni dia boleh dididik sampai dia jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang kita tengok dalam pengajian tasawuf, diterangkan tahap-tahap nafsu itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jadi yang ketiga ini apa dia? Allah dah bagi amaran, Allah dah nyatakan yang ni salah, yang ni jahat, yang ni tak betul, jangan ikut. Tapi Allah uji, macam cikgu kata lah, yang kalau bagi soalan macam ni, jawapan macam ni, salah, jangan pilih. Jawapan yang bentuk macam ni, salah, jangan pilih. Pilih jawapan yang betul macam ni, sekian-sekian. Cikgu dah bagi tahu dalam kelas. Tiba waktu exam, anak murid jawab juga yang salah tu. Pilih yang salah, salah lah. Tak boleh nak tolong lah sebab dah bagi tahu awal. Ataupun dia ponteng kelas, ataupun dia tak nak study, dia tak buat persediaan, maka dia tak tahu. Sedangkan cikgu dah berkali-kali bagi tahu. Dalam buku teks dah dinyatakan. Latihan dah dibuat. Cikgu buat lagi kelas tambahan lagi. Jadi Allah Ta'ala pun sama. Allah Ta'ala berulang-ulang kali Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah Ta'ala hantar sekalian Nabi dan Rasul yang begitu banyak untuk umat manusia, untuk membimbing manusia ni menuruti jalan Allah Ta'ala. 124,000 orang Nabi yang pernah Allah utuskan untuk manusia, 313 orang Rasul yang pernah Allah Ta'ala utuskan manusia. Semuanya untuk apa? Untuk membimbing manusia ini, dengan diberikan lagi suhuf dan juga kitab Allah Ta'ala ini, membimbing. Bahkan Al-Quran, kita umat akhir zaman Allah Ta'ala kekalkan kesahihan Al-Quran ni sampai hari kiamat. Takkan mampu lagi ada mana-mana orang yang boleh menyesatkan, merubah dengan tangan-tangan mereka seperti mana yang pernah dilakukan terhadap kitab Allah Ta'ala yang terdahulu, Taurat, Injil dan juga Zabur, yang dah diselewengkan. Adapun Al-Quran, Allah bagi jaminan sampai hari kiamat tidak akan diselewengkan. Kecuali sedikit sebelum kiamat Allah Ta'ala akan hilangkan Quran.
yang tu hampir-hampir nak kiamat. Tapi sampai hari ini tuan-tuan, kesahihan Al-Quran sebagai panduan pedoman kehidupan kita, kalam Allah Ta'ala ni masih lagi terjaga. Untuk apa? Untuk kita jadikan panduan. Selain daripada Allah Ta'ala lahirkan para ulama yang silih berganti. Al-ulama'u warathatul anbiya. Walaupun para nabi dan rasul itu telah pun wafat, tapi kita umat akhir zaman ini, kita ada pewaris nabi. Jadi ikutlah jalan pewaris nabi ini untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Berpeganglah, kita berpegang dengan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Carilah kat mana kumpulan orang-orang soleh, orang-orang alim ini. Sebab Nabi juga pernah menyebut takkan berhimpun umat aku ini di dalam kesesatan. Nabi kata takkan berhimpun umat aku dalam kesesatan. Lebih-lebih lagi lah para ulama. Tak mungkin ulama dia akan berhimpun ramai-ramai dalam menyesatkan umat manusia. Jadi carilah di mana kumpulan, kelompok banyaknya orang-orang soleh, orang-orang alim, para alim ulama ini. Itulah sebagai petanda ataupun petunjuk jalan itu, kumpulan itu kumpulan yang selamat. Bukan majoriti orang jahil, bukan majoriti orang awam. Tetapi sebab apa? Sebab akhir zaman ni kita ikut majoriti, sistem demokrasi. Ramai yang pilih ni, adakah itu betul? Tak tentu. Tapi kalau ramai ulama yang memilih, ramai orang-orang alim yang memilih, orang soleh yang memilih jalan itu, itu sebagai satu petunjuk dan petanda. Seperti mana Nabi sebut, tidak akan berhimpun umat aku di dalam kesesatan. Ini sebagai satu tips kita tuan-tuan. Nak tahu sebab apa? Akhir zaman ni banyak, zaman fitnah ni banyak sangat kekeliruan yang berlaku di depan mata kita, sehingga Nabi sebut umat Islam di akhir zaman ni akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala wali'auzubillah, kecuali satu saja yang selamat, iaitu mereka yang mengikut sunnah aku dan juga sunnah para sahabat aku. Siapa dia ikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, tentulah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang soleh, yang beramal. Jadi kita cari mana kumpulan ini, mudah-mudahan kita terselamat walaupun hidup di akhir zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah ini. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, ini 3 asas yang boleh kita faham. Jadi berikut adalah hikmah, adalah hikmah penciptaan iblis, begitu juga dengan syaitan. Yang pertama sekali, kenapa Allah Ta'ala ciptakan iblis dan syaitan ini? Membuktikan Allah Ta'ala itu adalah sang pencipta mutlak. Allah Ta'ala adalah pencipta yang mutlak, iaitu berbalik kepada hikmah penciptaan iblis dan juga syaitan. Antaranya adalah bagi menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu dalam menciptakan segala sesuatu yang wujud secara berpasang-pasangan dan secara berlawanan antara satu dengan lain. Hal ini samalah seumpama Allah Ta'ala menciptakan lelaki dan perempuan, ciptakan jantina. Allah Ta'ala ciptakan binatang pun sama, ada jantan betina. Pokok pun sama, ada jantan betina. Malam dan siang, baik dan buruk, cantik dan bodoh. Dan begitu juga Allah Ta'ala ciptakan Muslim dan kafir, termasuklah iblis dan juga malaikat. Iblis lawannya malaikat. Sentiasa buat kebaikan, sentiasa buat kejahatan. Jadi itu menunjukkan apa? Allah adalah pencipta mutlak. Allah boleh ciptakan apa sahaja. Sebagaimana Allah Ta'ala mampu menciptakan suatu makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah Ta'ala, seperti malaikat yang hanya tahu beribadah. Malaikat ni diprogramkan Allah Ta'ala hanya beribadah kepada Allah semata-mata pada setiap waktu. Allah mampu ciptakan makhluk yang tak pernah ingkar, dan Allah Ta'ala juga berkuasa menciptakan satu makhluk yang paling kuat mengingkari perintah Allah Ta'ala dan menentang Allah Ta'ala, seperti iblis dan juga kuncu-kuncunya syaitan. Istiqamah dia melawan Allah Ta'ala, menentang. Adapun malaikat istiqamah dia dalam mentaati Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mampu ciptakan manusia di antara keduanya itu. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi malaikat semuanya beriman. Syaitan, iblis ni semuanya kafir. Jadi Allah Ta'ala mampu menciptakan segala-galanya. Ini sekaligus menunjukkan kesempurnaan sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Allah boleh menciptakan sehingga manusia tidak boleh mengatakan bahawa Allah hanya mampu menciptakan benda-benda yang baik sahaja. Kita tak boleh kata Allah hanya mampu menciptakan benda yang baik sahaja. Sebaliknya benda-benda yang jahat seperti iblis dan juga syaitan itu, mereka wujud. Adakah mereka berkuasa menciptakan dirinya sendiri untuk menandingi Allah Ta'ala? Tidak, ada apa ni? Tidak. Bukan iblis ciptakan diri dia sendiri untuk lawan Allah. Tak.
Bukan syaitan menciptakan diri sendiri untuk menandingi Allah Ta'ala, tidak. Tetapi semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mampu ciptakan kebaikan secara mutlak, Allah juga mampu ciptakan kejahatan secara mutlak. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala sebagai pencipta, Khalik. Jadi Allah boleh cipta apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu hikmah yang pertama, membuktikan Allah Ta'ala adalah pencipta yang mutlak. Yang kedua, apa hikmah di sebalik penciptaan iblis? Membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana? Penciptaan iblis juga akan menzahirkan dan membuktikan beberapa nama dan sifat Allah Ta'ala. Membuktikan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, kekuasaan dan sifat Allah Ta'ala. Seperti mana sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntakim, Al-Adlu, Al-Dhar, Al-Shadid, Al-Iqab, Al-Hisab, apa lagi, Al-Khafid, Al-Mu'iz, Al-Muzil, dan juga Al-Rafi' dan seumpamanya. Al-Qahhar, Allah Ta'ala yang maha gagah. Al-Muntakim, Allah Ta'ala yang maha pembalas. Al-Adlu, Allah Ta'ala yang maha adil. Al-Dhar, Allah Ta'ala yang maha memberi mudarat. Al-Shadidul Iqab, Allah Ta'ala yang maha pemberi azab yang sangat pedih. Al-Sari'ul Hisab, Allah Ta'ala yang maha memberi pembalasan segera. Al-Khafid, Allah Ta'ala yang maha merendahkan. Al-Mu'iz, Allah Ta'ala yang maha memuliakan. Al-Muzil, Allah Ta'ala yang maha menghinakan. Al-Rafi', Allah Ta'ala yang maha meninggikan. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ini tuan-tuan, dalam Asma'ullahul Husna dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala ini tidak akan terzahir, tidak akan terzahir dan terbukti sekiranya semua makhluk yang wujud ini bersifat seperti malaikat. Kalau semua makhluk itu baik tuan-tuan, seperti malaikat, manusia pun semuanya baik dan taat, jadi apa keperluan sifat Allah Ta'ala? Al-Qahhar, Allah yang maha gagah, Allah yang maha pembalas, Allah yang maha memberi mudarat kalau semuanya baik, Allah yang maha memberi azab yang sangat pedih, Allah yang maha memberi pembalasan yang segera, Allah yang maha menghinakan, maha merendahkan. Jadi kepada siapa nak ditunjukkan, nak dizahirkan sifat-sifat Allah Ta'ala ini? Melainkan bila adanya kejahatan, adanya golongan yang ingkar. Jadi kewujudan syaitan dan iblis itu membuktikan kekuasaan dan menzahirkan nama-nama Allah Ta'ala ini, kesempurnaan nama-nama Allah Ta'ala dan juga kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebaliknya sifat-sifat ini terzahir disebabkan kewujudan makhluk yang menzahirkan penentangan terhadap titah dan perintah Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan lagi dengan peristiwa-peristiwa Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada wali-walinya dan menghancurkan musuh-musuhnya. Allah Ta'ala boleh menolong hamba-hambanya, seperti mana dalam peperangan-peperangan daripada zaman Nabi SAW sampailah hari ini. Banyak kumpulan-kumpulan yang kecil di kalangan orang-orang beriman ini mampu mengalahkan orang kafir yang begitu ramai jumlahnya dan dengan kelengkapan perang. Dalam sejarah kita boleh lihat terlalu banyak peperangan seperti ini tuan-tuan. Allah Ta'ala sendiri berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan-kumpulan yang kecil yang telah mengalahkan kumpulan-kumpulan yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha membalas, maha memberi pertolongan kepada hamba-hambanya, wali-walinya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi semua ini menzahirkan lagi kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Ini yang kedua tuan-tuan. Seterusnya hikmah yang ketiga, hikmah kenapa Allah ciptakan iblis dan syaitan serta simbol kejahatan yang lain. Jadi untuk menzahirkan kasih sayang Allah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan iblis? Sebab Allah nak zahirkan lagi kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimana tu? Selain itu, kewujudan iblis juga akan menzahirkan sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun. Dengan adanya iblis dan syaitan ini, dia akan menzahirkan sifat Allah Ta'ala yang maha pemaaf, maha pengampun, maha pengasih, maha pemurah dan sebagainya. Hal ini benar-benar tidak dapat disangkal lagi apabila Allah Ta'ala memasukkan hamba-hambanya yang berdosa ke dalam syurga. Kita belajar ilmu akidah, harus bagi Allah Ta'ala memasukkan hamba-hambanya yang berdosa, yang ikut godaan iblis dan syaitan ini ke dalam syurga, harus. Sebab apa? Masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala.
Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah nak maafkan dia atas sifat pengasih Allah Ta'ala itu harus. Itu Allah Ta'ala boleh zahirkan. Kalau semua baik tuan-tuan, semua tak ada buat dosa, macam mana nak zahirkan sifat pemaaf Allah, sifat pengampun Allah, sifat pemurah Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala boleh memasukkan mana-mana hambanya yang berdosa, yang berdosa ni maksudnya yang mengikut godaan iblis dan syaitan, ke dalam syurga tanpa mengambil kira secara terperinci segala dosa yang telah dilakukan dan juga maksiat akibat godaan syaitan dan iblis. Jika tiada manusia yang berdosa dan melakukan maksiat, maka tiadalah keperluan untuk Allah Ta'ala menzahirkan sifat-sifat ihsan dan belas kasihan ini. Ini antara hikmahnya. Selagi mana seseorang itu dia ada iman, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, ada kebarangkalian Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosanya sekalipun dia tidak bertaubat. Bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala boleh. Yang mana semua golongan-golongan yang Allah Ta'ala nak ampunkan, nak maafkan ini adalah golongan dulu yang terjebak dengan godaan iblis dan syaitan. Kalau tak ada iblis dan syaitan, tak boleh nak zahirkan sifat ini. Okay, ini hikmah yang ketiga dan yang terakhir tuan-tuan. Hikmah yang keempat, apa dia? Kata para ulama, untuk menyempurnakan kehambaan. Jadi dengan adanya iblis dan syaitan ini, untuk menyempurnakan lagi sifat kehambaan manusia itu. Maksudnya macam bagaimana? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, beliau menyebut bahawa antara hikmah penciptaan iblis adalah untuk menyempurnakan tahap-tahap kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut mereka. Kata Imam Ibn Qayyim, apa dia? Iblis dan syaitan ini dia menyempurnakan lagi tahap kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi, sahabat Nabi dan juga pengikut-pengikut di kalangan orang yang beriman. Ini kerana tahap perhambaan kita. Sebab ada orang yang tahap perhambaannya rendah, sederhana dan juga tinggi. Ini kerana tahap perhambaan ini tidak sempurna kecuali dengan menguji mereka dengan musuh-musuh. Kena ada musuh barulah tahu tahap hamba kita. Kena ada ujian, kena ada periksa, barulah kita nak tahu tahap ilmu anak murid kita. Kalau tak ada ujian tuan-tuan, kita tak tahu tahap belajar dia faham macam mana, kita tak boleh nak tentukan. Jadi dengan adanya ujian, dengan adanya syaitan, iblis, godaan kejahatan ini, barulah terbukti tahap kehambaan seseorang manusia itu. Jadi musuh-musuh Allah Ta'ala ini akan mengganggu dan memerangi mereka dan berusaha untuk istiqamah dalam agama. Jadi syaitan, iblis dia akan ganggu kerosakan kita ni manusia yang berusaha untuk istiqamah dengan Islam, dengan agama Allah ini. Sekiranya manusia ini bersabar dan berjihad melawan musuh-musuh Allah Ta'ala dan mengutamakan pahala, mengutamakan akhirat, maka dengan kesabaran dan kesungguhan itu akan sempurnalah tahap kehambaan mereka kepada Allah Ta'ala. Tanpa iblis dan syaitan, kita pun tak tahu tahap kehambaan kita, tahap keimanan kita. Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan bahawa banyak perkara yang kita tidak nampak kebaikan dan keutamaannya, melainkan apabila dinampakkan lawannya. Nampakkan lawan. Tak tahu kita ni beriman ataupun tidak bila kita nampak adanya ujian, musuh kita, adanya syaitan, adanya iblis. Begitu juga kita tuan-tuan, tak tahu nikmat sihat itu kecuali bila kita sakit. Betul tuan-tuan, dinampakkan lawannya baru kita tahu, Allah, selama ni aku sihat tak bersyukur pun. Bila dah sakit, Allah Akbar, selama ni aku sihat, kita tak pernah bersyukur, baru kita nampak tahap kita macam mana. Macam hari ni tuan-tuan, kena total lockdown. Sebelum ni kita tak rasa pun nikmat kebebasan. Dulu kita boleh ziarah kawan-kawan, kita tak nak ziarah. Tiba-tiba sekarang ni dah lockdown, dah PKP, barulah pening kepala, tak boleh berjumpa orang. Kita nampak di situ. Bila Allah Ta'ala nampakkan lawannya itu, barulah kita barulah rasa teruji, barulah kita merasai kebaikan hikmah, nikmat-nikmat yang sebelum itu kita dapat. Demikian juga syaitan dan iblis ni. Kata Ibn Qayyim, sesuatu hikmah tu ataupun kebaikan kita tak nampak kecuali bila kita dinampakkan lawannya itu. Maka proses untuk menampakkan keburukan berlaku menerusi penciptaan iblis dan juga syaitan. Jadi prosesnya, inilah prosesnya untuk menilai kebaikan pada diri kita dengan dinampakkan keburukan melalui proses penciptaan iblis, syaitan dan juga nafsu itu. Simbol kejahatan, barulah nampak kita ni baik tak ataupun tidak. Demikianlah tuan-tuan antara
hikmah kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis, khususnya begitu juga dengan simbol kejahatan yang lain, syaitan dan juga nafsu itu. Jadi ada hikmah-hikmah di sebaliknya yang Allah Ta'ala maha bijaksana dalam penciptaannya, yang kita tak tahu, yang manusia persoalkan sebab dia tak tahu, sebab kejahilan dia. Jadi kita kena faham tadilah, asas tadi itu Allah adalah pencipta yang mutlak. Kita hamba langsung tidak ada kelayakan untuk mempersoalkan ataupun mempertikaikan apa yang Allah buat. Hari ini kita tak suka dengan musibah, ujian, PKP, COVID. Ada hikmah. Kalau kita cari hikmah terlalu banyak, tuan-tuan. Dengan PKP, dengan total lockdown ni, apa hikmah dia? Banyak masa kita boleh habiskan dengan keluarga kita, didik anak isteri kita duduk rumah. Kalau sebelum ni kita duduk sibuk dengan kerja, tak sempat bersama dengan keluarga. Tapi kena jagalah, ujian-ujian tu dia ada dia ada tahap-tahap. Ada orang yang tak mampu dengan ujian tu, dia merespon dengan negatif. Ada orang yang mampu, dia respon dengan positif. Maka itulah yang menentukan keputusan ataupun hasilnya di sisi Allah Ta'ala nanti. Jadi tuan-tuan, demikianlah tentang hikmah-hikmah kejadian iblis yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menguji kita, dan ada beberapa kebaikan-kebaikan yang kita dapat dengan kewujudan iblis dan syaitan. Dan kalau tak ada iblis dan syaitan, kita tak dapat hikmah kebaikan tu. Jadi insyaAllah sama-sama kita sentiasa positif, sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Memang wajib kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, sebab Allah memang tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Walaupun musibah, walaupun bala, walaupun kejahatan, semuanya ada hikmah di sebaliknya itu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat menguatkan lagi keimanan dan kesempurnaan kita, insyaAllah. Dalam kala musibah ini, tuan-tuan, ramai orang berputus asa. Tak sepatutnya. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala, sepatutnya dia tidak akan putus asa. Dia akan jadikan semua sahaja. Nabi sebut dalam sebuah hadis, untungnya orang yang beriman dalam semua keadaan dia dapat pahala. Semua keadaan diuji dengan kesenangan pun dia dapat pahala, diuji dengan kesusahan pun dapat pahala. Uji dengan kesakitan ke kesihatan, semua adalah jalan-jalan untuk dapatkan pahala Allah Ta'ala. Untungnya orang beriman dalam semua keadaan dia untung. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti tajuk baru kita, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala itu, insya-Allah pada pertemuan akan datang. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.